Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke video pertama saya. Hari ini kita akan cuba untuk menjawab soalan SPM tahun 2015 untuk subjek matematik tambahan atau additional mathematics. Kertas 1, paper 1, nombor 9. Soalan nombor 9 berkenaan arithmetic progression ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil janjang aritmetik. Jadi video ni saya akan buat dalam bahasa Melayu. Jadi sebelum tu kita mungkin bagus untuk kita tengok perkataan yang kita gunakan dalam kedua-dua bahasa lah. Sebab ada pelajar yang belajar math dalam bahasa Melayu dan ada yang belajar dalam bahasa Inggeris. Yang pertama ialah arithmetic progression. Itu ialah janjang aritmetik. Dan term itu sama dengan sebutan. Sebutan sama dengan term. Itu sahajalah perbezaan dia. Jadi bila kita dapat soalan tentang progression ataupun janjang, kita mesti tahu sama ada janjang itu arithmetic ataupun geometric atau geometri dalam bahasa Melayu. Jadi di sini telah diberitahu bahawa janjang ni, progression ni ialah arithmetic. Sangat penting sama ada kita tahu untuk kita tahu sama ada dia arithmetic atau progression geometric, sebab dia akan tentukan formula apa yang kita akan guna untuk jawab soalan ni. Jadi untuk janjang arithmetic ataupun arithmetic progression, ada dua formula yang kita boleh guna daripada senarai formula di depan kertas peperiksaan lah. Yang pertama ialah ini, nombor 9. Ini untuk arithmetic, dan yang kedua ialah nombor 10, arithmetic. Yang lainnya ialah untuk geometric progression, janjang geometri. Jadi kita perlu tahu bezakan antara yang mana satu kita guna untuk arithmetic, yang mana satu kita guna untuk geometric progression ataupun janjang geometri. Berbalik kepada soalan kita sebentar tadi. Saya baca dalam bahasa Melayu lah ya. Dalam suatu janjang aritmetik, hasil tambah 4 sebutan pertama ialah 14. Dan sebutan ke-6 ialah negatif 7. So kat sini kita ada dua jenis maklumat. Yang pertama ialah kita tahu hasil tambah 4 sebutan pertama. Hasil tambah 4 sebutan pertama. The sum of the first 4 terms. Untuk cari hasil tambah, kita tahu kita gunakan formula nombor 10. S tu ialah untuk hasil tambah. T ialah untuk kita cari sebutan, individu, itu satu-satu. Tapi S ialah hasil tambah. Maksudnya kat sini kita ada S4. Sebab dia cakap hasil tambah 4 sebutan pertama. Sama dengan N. Saya jadikan S4 sebab kat sini N sama dengan 4 ya. Jadi kita guna formula ni. Sn sama dengan N over 2. Saya tulis semula lah formula dia. Sn sama dengan N over 2 2A tambah N tolak 1 D. Tadi dia cakap hasil tambah 4 sebutan pertama. So maksudnya N sama dengan 4. Jadi kita boleh gantikan semua N dengan 4. Jadi hasil tambah 4 sebutan pertama sama dengan N sama dengan 4
over 2 2A. Okay, pula. A ialah sebutan pertama, okay, T1 tambah dengan N iaitu 4 minus 1D. Okay, so dekat sini kita tahu kita ada dua unknown kita panggil, okay, yang kita tak tahu. Okay, tadi dia cakap sum of the first four terms, hasil tambah 4 sebutan pertama ialah 14. Okay, jadi kita tahu ini, kalau kita tahu A dengan D, kita akan dapat 14. Okay, okay, dalam matematik, kalau kita ada dua unknowns, dua benda yang kita tak tahu, bermaksud kita perlu ada dua equations, persamaan. Okay, ini baru kita ada satu persamaan. Okay, jadi kita kena buat satu lagi persamaan. Okay, yang tu kita boleh dapat dari maklumat yang kedua yang dia bagi kepada kita, iaitu the sixth term is minus 7. Okay, sebutan ke-6 ialah negatif 7. Jadi kita tengok formula. Untuk cari sebutan, kita kena guna formula nombor 9, iaitu Tn sama dengan A plus N tolak 1D. Okay, sekarang ni kita tahu dia cakap sebutan ke-6 ialah negatif 7. Okay, maksudnya N sama dengan 6. Jadi kita boleh masukkan N. Okay, T6 sama dengan A kita tak tahu, N kita tahu iaitu 6 tolak 1D. Okay, kalau kita ringkaskan, T6 sama dengan A tambah 5D. Okay, dan dia cakap sebutan ke-6 ialah negatif 7. Maksudnya kalau kita tahu A dan D, kita akan dapat negatif 7. Okay, jadi ini ialah persamaan kedua yang kita ada. Okay, jadi kita boleh selesaikan. Kita ada dua benda yang kita tak tahu dan kita ada dua persamaan. Maksudnya kita boleh selesaikan. Macam mana? Okay, iaitu kita gunakan persamaan serentak. Okay, simultaneous equations. Iaitu yang pertama, kalau kita simplify lagi, dia akan jadi 2A tambah 3D sama dengan 14. 4A tambah 6D sama dengan 14. Okay, ini satu. Dan yang kedua tadi kita dah ringkaskan. Ini nombor 2. Okay, okay. Jadi bergantunglah, ada beberapa cara untuk kita buat persamaan serentak. Okay, saya suka cara yang simple je, iaitu tolak terus. Tapi sebelum tu kita kena samakan dulu. Okay, samakan A punya term ataupun samakan D. Ini 6D dengan 5D. Tapi saya rasa senang A lah, sebab saya perlu darab 4 je. Yang ini. Equation yang kedua ni darab 4. Jadi saya salin balik. 4A tambah 6D sama dengan 14. Okay, kita tak darab apa-apa. Yang kedua kita darab 4 semua. 4A tambah 24D sama dengan 14 darab 4, 56. 5 darab 4, 20. Sorry. Negatif 7 darab 4, 7, 14, 18. Negatif 28. Okey. Kemudian kita boleh cancelkan 4A. Okey, macam mana nak cancelkan? Kita kena tolak, betul? 4A tolak 4A, kosong. 6D tolak 20D, itu dapat negatif 14D. Dan 14 tolak-tolak. Okey, tolak-tolak jadi tambah 14 tambah 28, 42. Okey. Dan D sama dengan negatif 3. Okey. Jadi D, maksudnya D ialah negatif 3. Okey, jadi kita dah dapat 1.
Okey. Disebabkan kita dah tahu 1D, okey, senang untuk kita cari A, iaitu kita guna je mana-mana equation yang kita ada, kita gantikan D dan kita akan dapat A. Okey, iaitu saya nak guna yang ni lah, senang sikit. Simple. Okey, A tambah 5D sama dengan negatif 7. A tambah 5 gantikan D iaitu negatif 3 sama dengan negatif 7. A tolak 15 sama dengan negatif 7 dan A sama dengan 8, positif 8. Okey, jadi ini jawapan dia. Okey, cari sebutan pertama. Oh, tadi saya lupa nak highlight. Soalan dia minta sebutan pertama A dan beza sepunya iaitu D. Okey, jadi kita ada jawapannya. A ialah 8 dan D ialah negatif 3. Okey, kita boleh check. Okey. Tadi kita ada, okey, contohlah sebutan pertama 8. Okey, beza sepunya dia ialah negatif 3. Okey, common difference negatif 3. Tolak 3 dapat 5, tolak 3 dapat 2, tolak 3 negatif 1, tolak 3 negatif 4, tolak 3 negatif 7. Okey, kita check balik dengan maklumat yang dia bagi. Hasil tambah 4 sebutan pertama. Okey, kalau kita tambah ini, kita sepatutnya dapat 14. Okey, dapat 14. Kita tengok betul ke tak dapat 14. 8 tambah 5, 13, tambah 2, 15, tolak 1, 14. Betul. Okey. Dan sebutan ke-6 ialah negatif 7. Sebutan ke-6 ialah negatif 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 tambah 6. Oh, sebutan ke-6 ialah negatif 7. Betul lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, betul. Sebutan ke-6 ialah negatif 7. Maksudnya betul lah jawapan kita, iaitu sebutan pertama ialah 8 dan common difference ataupun beza sepunya D sama dengan negatif 3. Okey. Itu sahaja untuk soalan ni.